Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Apa khabar semua? So, hari ini saya terima satu pertanyaan daripada Vivan. Okey, kita dengar sikit apa yang dia tanya. Encik, saya nak tanya soalan sebab apa maksud dengan MQA dengan ETEC. Yang ni memang dua-dua ni memang nak apply kerja ataupun nak pergi interview kerja mana-mana pun kena tunjuk ke, ataupun yang ini untuk SPA saja, ETEC dengan apa MQA. Okey. So, bagi menjawab soalan beliau berkenaan perbezaan di antara MQA dengan ETEC. Okay. So kita tengok pada laman web MQA. Okay. So bagi MQA, okay, dia adalah Malaysian Qualification Agency, agensi untuk kelayakan ataupun akreditasi, okay, untuk hampir ke semua subjek ataupun hampir ke semua khusus lah yang ada diploma yang macam-macam ni dekat politeknik ni. Okey, ianya diakreditasi oleh MQA. Okey, contoh yang kita boleh tengok kalau dekat sini, okey, semakkan kelayakan, contohnya kita ambil dekat sini adalah okey, Malaysia Libya pula. Okey, contoh dia adalah Malaysia Malaysia. Okey, contoh dia adalah Malaysia dan kita ambil politeknik boleh cari kat sini. Okey, kita cari politeknik Port Dickson So kita akan pergi IJKL. Okey, kita ambil contohlah. Okey. So masih ada yang tak faham tentang apa perbezaan di antara okey, tengok banyak dekat sini macam ni, college antarabangsa, college. So MQA merangkumi hampir ke semua kursus-kursus yang ditawarkan lah. Okey, college antarabangsa terbuka. So ini semua MQA menilai akreditasi untuk subjek-subjek ataupun untuk kursus-kursus ni lah. Okey, kita tengok kepada politeknik sekejap. Okey, ianya menjadi kekeliruan. Okey, kalau tengok dekat politeknik kat sini, okey, mana jauh lagi ni. Okey, college banyak ni. Okey, katalah ni politeknik Okey, politeknik MNOP, politeknik ni. Okey, politeknik Port Dickson Kita tengok satu contoh politeknik Port Dickson. Okey. Okey, dalam politeknik Port Dickson ni, kelayakan kita tengok kat sini diploma lah. Okey, kita tengok diploma. Okey, dalam MQA kita temui banyak bidang. Okey, ada bidang kejuruteraan pun ada, kejuruteraan mekanikal, kejuruteraan elektronik. Okey, dan ada juga perakaunan, accounting. Okey, perakaunan ataupun accounting, secretarial and office work, seni bina, architecture. Okey, ini semua ada dalam MQA. Maksud dia MQA dia mengakreditasi semua hampir ke semua lah subjek-subjek maksud dia bukan pengajian diploma, kursus-kursus ni, okey, course ni, program ni dia mengakreditasi ke semua. Okey, bila kita sebut MQA, maknanya banyak. Perakaunan ada, awam ada, mechanical ada, secretarial and office work, seni bina. Ni semua telah diakreditasi oleh MQA. Okey, itu ke semua. Okey, dia berbeza dengan ETEC. Okey, kita tengok ETEC pula. Okey, kita type ETEC. Okey, beza ETEC pula. Okey, ETEC ni adalah ditubuhkan oleh Lembaga Jurutera Malaysia. Okey, dia diasaskan oleh Lembaga Jurutera Malaysia dan dia hanya fokus kepada engineering, kejuruteraan saja. Okey, dia hanya fokus pada kejuruteraan saja.
So jadi kalau misal kata macam ni, bachelor dia hanya fokus pada kejuruteraan saja. Dia tidak melibatkan perakaunan, sekretarial, bidang-bidang lain, makanan, tak ada. Dia hanya kejuruteraan saja. Jadi sebab tu E-Tech ini dia agak terhad. Dia agak terhad. Jadi untuk kejuruteraan saja. Kalau tengok nama-nama dekat sini pun, yang ada pun semua menawarkan bidang-bidang kejuruteraan. Okey, jadi dalam bidang-bidang kejuruteraan ni, so dia hanya menawarkan akreditasi untuk kejuruteraan engineering sahaja. Jadi tengok pada Politeknik Port Dickson tadi, kita boleh tengok pada Politeknik Port Dickson. Okey, ni contoh Okey, Port Dickson. So dalam Politeknik Port Dickson ni, E-Tech mengakreditasi, okey tengok okey ni engineering technician okey, dia akan tunjukkan okey. Ni saja untuk diploma yang ada akreditasi E-Tech. Okey, kita pergi ke Politeknik Port Dickson. Okey, muat turun. So dalam akreditasi E-Tech ni, okey, hanya ada kejuruteraan sahaja. Okey. So civil, electrical, mechanical, mechatronic ni semua, ini semua engineering. Okey. Jadi E-Tech ini yang ditubuhkan oleh Lembaga Jurutera Malaysia, dia hanya akreditasi kejuruteraan engineering sahaja. Okey, dia tidak mengakreditasi ke semua. Okey, macam accountancy dia ada badan lain. Untuk secretarial, okey. Untuk ni dia ada. Jadi bidang yang tak terlibat dengan engineering, so dia E-Tech tidak akreditasi lah. Itu MQA. Itu beza dia lah. Okey, yang menjadi kekeliruannya bila anda berada dalam, misal kata mechanical engineering. Okey, dalam mechanical engineering sepatutnya anda melihatnya secara positif lah. Okey, maksudnya anda ada dua akreditasi. Okey, satu daripada MQA dan satu daripada E-Tech. Ada dua akreditasi untuk program mechanical, kejuruteraan mechanical di Politeknik Port Dickson. Okey, ada dua akreditasi. Satu daripada E-Tech dan satu daripada MQA. Jadi ibarat macam ada satu kelebihan lah, maksudnya begitu. Okey, dan bila ditanya adakah perlu untuk bawa slip ini ke resume, ke interview ke, bagi saya perlu. Okey, untuk menunjukkan bahawa program yang awak pelajari, diploma yang awak dapat ni telah diakreditasi oleh MQA dan juga telah diakreditasi oleh E-Tech. Okey, ini untuk engineering sajalah. Okey, jadi tak ada beza pun antara kedua-duanya. Jadi dia diiktiraf akreditasi. Maksudnya misal kata dalam jawatan kosong di TLDM, syarat-syarat dia meminta supaya adanya akreditasi oleh E-Tech untuk jawatan pembantu jurutera. Okey, jadi so dah ada akreditasi E-Tech, boleh mohon jawatan TLDM berbanding dengan mereka yang tidak ada akreditasi oleh E-Tech. Okey, itu perbezaan dia lah. Okey, so jadi ada dua akreditasi, MQA dan juga E-Tech untuk khusus kejuruteraan di Politeknik Port Dickson. Saya harap jelas lah. Perlu bawa, bagi saya perlu bawa untuk ke interview kerja pun perlu bawa, untuk sambung belajar pun perlu sertakan. Ia macam ibarat satu kelebihan lah untuk awak, advantage untuk awak. Okey, mohon kerja awak boleh tunjukkan bahawa ada kelebihan dia, ada akreditasi E-Tech dan ada akreditasi MQA. Okey, jadi supaya bukan sahaja SPA lah, maksud dia bukan sahaja SPA yang menghendaki MQA, malahan boleh sertakan juga audit, boleh sertakan akreditasi daripada E-Tech ni. Okey, jadi ini antara politeknik-politeknik yang mendapat akreditasi daripada E-Tech lah. Okey, tak banyak. Kalau tengok dekat sini untuk diploma ada 35. Okey, ada 35 program yang mendapat akreditasi daripada E-Tech. Okey, dan lagi satu yang saya ingin utarakan, okey, bila anda nak sambung belajar, okey, saya pesan sekali lagi, pastikan okey, bila UPU telah tutup dan anda tidak ada sukar untuk dapat peluang sambung belajar ijazah bachelor degree ni,
Okey. So universiti swasta sudah pun memulakan pengambilan universiti swasta sebab UPU telah tutup. Saya rasakan ramai pelajar politeknik lulusan diploma politeknik tidak dapat sambung belajar atas sebab UPU telah tutup. Okey, jadi universiti swasta telah mula mengiklankan untuk mengambil pelajar. Saya pesan sekali lagi, untuk khusus kejuruteraan pastikan ada akreditasi daripada ITEC. Okey, maksudnya universiti swasta tu perlu, saya tak nak sebut mana-mana universiti swasta, tapi pastikan bahawa mereka telah ada akreditasi ITEC untuk khusus kejuruteraan. Kalau selain daripada khusus kejuruteraan, sekurang-kurangnya ada akreditasi MQA. Okey, rujuk itu yang paling utama bila awak nak sambung belajar. Tak kiralah kalau awak nak sambung universiti swasta sekalipun, tapi pastikan ada akreditasi daripada MQA ataupun ITEC. Itu diharap dapat menjadi panduan untuk para pelajar memilih tempat pengajian. Kalau UPU tak buka, mungkin terpaksa tunggu lama untuk sambung pengajian, dan universiti swasta telah memulakan iklan untuk pengambilan pelajar. Jadi sila pastikan adanya akreditasi ITEC ataupun MQA ni. Okey, itu saja penerangan saya berkenaan akreditasi MQA dengan akreditasi ITEC. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Jangan lupa subscribe channel saya. Terima kasih banyak semua. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.